Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau seorang ulama besar, daripada Mekah Al-Mukarramah. Disebut dia ni tuan-tuan, Muhammad Alawi Al-Maliki ni, dia antara ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang duduk di Mekah Al-Mukarramah. Dan dia ni meninggal awal, tak silap saya umur dia dalam 50-an gitu, 57, 56, meninggal muda. Antara anak murid beliau yang mengaji dengan beliau, yang duduk mengaji, berteliti mengaji macam ni lah, dia talaki, iaitu guru kami, iaitu Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Bandari. Tengok kawan tu nak tutup saja. Ya. Dia turun naik. Tak apalah, pelan-pelan lah. Tuan-tuan, kalau hujan-hujan ni, saya galakkan kita baca surah Wadduha. Antara amalan kalau hujan, macam ni kita minta Allah Ta'ala redahkan sikit, senang kita baca Wadduha. Jadi tuan-tuan, kita baca Wadduha sama-sama, kita dah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala kembali balik. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ini dia ada dalam sebuah kitab, nama kitabnya Al-Anwar Al-Bariyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Kisah perkisahan tentang Isra' dan Mi'raj yang dia gabung dan dikumpulkan daripada karangan ulama-ulama yang ramai. Antaranya karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullah, Al-Imam Al-Jabir rahimahullah, yang ramai lagi ulama-ulama yang menyusun penceritaan Isra' dan Mi'raj. Kitab ni saya akan daurah pada 21 hari bulan dan 22 di Sungai Petani sampai khatam, pagi, petang, malam dan pagi sampai khatam, dan diterjemah oleh seorang ustaz anak murid pada Syekh Fahmi Zamzam. Di kitab ni tuan-tuan yang ada pada tangan saya ni, berbagi kat saya, cukup bagus. Kitab ni dalam bahasa Arabnya, saya ada kitab bahasa Arab, semua ni terjemahan dia saja. Cuma tuan-tuan, kita ambil kisah yang pertama, Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, dia adalah satu kisah yang ramai pada zaman tersebut menjadi punca kebanyakan sahabat Nabi murtad. Ada kisah beberapa orang sahabat Nabi ramai murtad kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj.
Isra' dan Mi'raj ni antara peristiwa yang menguji keimanan. Allah Ta'ala takdir iman semua sahabat Nabi ni dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sehingga kalau tidak kerana tu Isra' Mi'raj, tidaklah ada orang yang murtad pada waktu tersebut. Dan ramai pada waktu itu tak percaya dengan apa yang Nabi bawa. Memang tak percaya sungguh. Termasuk orang yang paling teruk sekali ataupun paling antara yang paling menentang sekali apa yang Nabi bawa, iaitu Abu Jahal. Dikatakan dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kisah sebelum kita riwayatkan kisah ni, setelah Nabi bagi ada Isra' dan Mi'raj. Satu hari dalam kisah ni dikata apa? Waktu itu lamma kana lailatan usriya bi wa asbahtu bi Makkah fadhi'tu bi amri. Pada waktu itu Nabi balik ke Mekah pada waktu pagi. Nabi pergi waktu malam. Nabi dah sampai ke Mekah waktu pagi. Nak kata cepatnya Nabi balik dalam masa yang sama. Sampai waktu pagi, wa araftu anna an-nasa mukadzibi. Dia kata aku tahu manusia ni, orang Arab Mekah ni mesti tak percaya dengan apa yang aku cakap. Mesti dia tak percaya dengan apa yang aku cakap. Faqa'attu mu'tazilan hazinan. Nabi kata, bila aku balik tu, aku duduk di penjuru, duduk dalam keadaan muka yang teramat sedih. Sedih sangat, tak tahu nak cerita macam mana. Dan waktu tu dia dah cerita dah pada orang lain yang dia pergi Isra' Mi'raj satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana orang Mekah pada waktu tu ambil masa sebulan perjalanan. Nabi SAW boleh lempuh dalam satu malam saja, balik satu malam. Pergi waktu malam sampai waktu pagi. Orang Arab pergi sebulan, balik sebulan. Itu kalau biasalah, standard biasa. Bila jadi macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi nak cerita, Nabi rasa sedih. Nabi tahu kalau aku cerita ni mesti dia berkata aku gila, aku tak betul, aku cakap tak elok, aku ni penipu. Pada waktu tu tiba-tiba datang lalu depan dia waktu Nabi tengah duduk menangis. Famarra bihi aduwallah Abu Jahl. Datang Abu Jahal lalu di depan Nabi SAW. Tiba-tiba Abu Jahal datang lalu depan Nabi SAW. Bila datang Abu Jahal, faja'a hatta jalasa ilaihi faqala lahu kal mustahzi. Tiba-tiba Abu Jahal duduk dekat Nabi, duduk sebelah Nabi. Kemudian dia kata dekat Nabi Muhammad SAW dengan perkataan macam sinis. Mustahzi ni maksudnya apa? Hina, merendah-rendahkan, memperolok-olokkan. Dia panggil orang kafir, panggil orang munafik. Dia suka olok-olok orang. Semua benda kalau kita bawa ni, dia anggap olok-olok. Bila nak bawa pemerintahan dengan jalan Islam, dia gelak dengan sinis, olok-olok. Saya pun tak tahu. Bila bawa ajaran Islam, dia kata otak tak center. Faham betul tak? Kan, minta maaf dah masuk kat ni kan, dia baru berbubuh kan. Kan, panggil orang kan. Nampak tak? Yang tak center tu hang lah tak center. Bagaimana kawan ni boleh seorang ulama besar yang menjawab jawatan nombor 2 di bawah anggota kesatuan ulama sedunia, dia boleh kata otak tak center. Nampak tak? Biar seorang lagi pula kata pakai jubah saja, jubah sedepan tapi kawak. Tahu kawak? Orang tak tahu kawak ni maksud dia apa? Rompak curi. Lalu kalau dulu-dulu waktu saya kecil, ayah saya sebut kawak. Kawak lagi korban. Ini nama ni dekat korban banyak ni kawak. Dicuri dari korban. Dia boleh hina pakaian, dia boleh hina panggil, dia boleh hina pakaian seorang ulama, boleh hina lambang syiar Islam. Kata dia geng kawak nama. Yang di antara perangai-perangai mulut-mulut yang elok. Tuan-tuan, orang yang kata mustahzi. Mustahzi ni sifat apa? Mustahzi ni sikap akhlak orang-orang munafik, akhlak orang kafir yang suka pergi orang. Macam inilah perangai Abu Jahal. Dia kata dekat Rasulullah dalam keadaan yang sinis, mustahzi, menghina. Dia kata apa? Hal kana min syai'in, kata Abu Jahal. Dia kata apa? Muhammad, kamu ni ada apa-apa nak cerita tak penyakit hari ni? Nabi sebelum ni bawa ajaran Islam, bawa macam-macam kan? Macam-macam lah, semua tak percaya.
Hari ni ada cerita baru ke? Masuk cerita macam tu lah. Dalam keadaan sinis. Ada nak cerita apa-apa dalam ni benda baru? Padahal dia bukan nak dengar pun. Tuan-tuan, orang-orang macam ni, kalau cerita tadi dia tak percaya. Cerita apa? Dia tak percaya pun. Tapi dia tanya tu pasal apa? Sinis. Nak menghina. Ada apa-apa nak cerita dalam ni? Ada cerita baru ke? Macam tu lah. Kata Rasulullah, "Na'am." Ya, ada cerita tu nak cerita. Wa ma huwa, nak cerita apa? Cerita. Apa yang pelik sangat tu? Hanya ada cerita baru apa pula ni? Pula dengar dia kata. Waktu tu Abu Jahal dia dengar Rasulullah jawab, "Innahu." Dia kata apa? Qala innahu usriya biyal laila. Sesungguhnya aku telah diisrakan oleh Allah pada malam ni. Malam tadi aku telah Allah israkan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi jawab pendek, cakap pendek je. Ila aina? Kamu diperjalankan dari ke mana? Qala ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Kamu malam tadi usriya ni subhanalladzi asra. Asra dimaksudkan diperjalankan di waktu malam. Dipanggil Isra atau berjalan di waktu malam. Jadi dia kata malam tadi aku diperjalankan, diisrakan pada malam tadi. Nabi sebut takat tu je. Nabi tak berani sambung. Pasal apa Nabi tak berani sambung? Sebab kalau sambung cerita daripada mana ke mana, memang orang tak percaya. Dan sekali rasa Abu Jahal nak tahu juga, betul ke ni? Ke mana? Jalan ke mana nak tadi? Dia kata Baitul Maqdis. Qala thumma asbahta bahna zahra al-mayna. Kata Abu Jahal, oh, Isra' ke Baitul Maqdis. Lepas tu waktu pagi hang duduk dengan kami ni. Hang Isra' malam tadi. Pagi hang sampai sini. Tu kata Abu Jahal. Ni mulut-mulut penghinaan. Ni mula lepas daripada Isra' berlaku ni tuan-tuan. Kita tak mau jadi perangai macam Abu Jahal ni. Bila dengar kisah Isra' dan Mi'raj, ada perangai sini. Ya betul. Isra' Mi'raj disebut dalam Quran, bahkan dinamakan dengan surah Al-Isra'. Maksudnya kisah, mana ada surah Al-Hijrah, mana ada surah Maulid, surah Al-Isra'. Itu sebab kita sambut Isra' dan Mi'raj. Tujuannya adalah memperingati bahawa kisah ni ada kisah yang besar dalam Islam. Banyak zaman Nabi kisah-kisah yang lain, cuma kisah ni yang paling bernilai sekali, sehingga ulama' karang kitab yang khusus. Lalu kata dia, qala na'am, Rasulullah kata dia, malam tadi aku Isra', paginya aku sampai sini. Kata Rasulullah SAW, qala falam yara annahu yukadzibu makhafatan an yajhadahu al-hadith idza da'a qaumahu ilayhi. Qala, waktu itu Abu Jahal bila dia dengar kata macam tu, dia tak terus kata tak, dia tak bantah terus. Dia buat diam je. Bukan dia tak percaya, dia percaya. Abu Jahal dia percaya, cuma dia diam saja. Dia diam, dia kata macam ni, ara'aita in da'awtu qaumaka atuhaddithuhum bima haddatsani. Hang rasa kalau aku panggil orang lain, panggil orang kafir lain, yang aku semua aku panggil dekat sini, yang hang Isra' Mi'raj malam tadi, aku panggil mereka, hang cerita benda yang sama macam hang cerita kat aku kepada mereka. Hang berani tak? Itu je. Kita ni kadang-kadang cerita kat orang seorang dua boleh berani. Bila cerita kat ramai takut tak berani, takut orang kata menipu. Ya. Maksud dia nak puji Nabi SAW. Berani tak cerita? Macam cerita kat apa, dia takut orang yang macam tu juga. Berani ke tidak? Waktu itu qala na'am, ya, takut. Dia kata Abu Jahal, tak apa, lagi panggil ramai mana pun main buat. Pada waktu tersebut qala hayya ma'syara bani Ka'b bin Lu'ay, hatta qala fantafadat ilayhi al-majalis wa ja'u hatta jalasu ilayhima. Waktu itu tiba-tiba fantafadat maksudnya berkerumun Nabi. Abu Jahal ni dia punya hal dia waktu tersebut, dia pergi carinya orang, dia pergi panggilnya pakai mic apa lebih buang lah, menjerit pakai mic iklan, mari sini. Muhammad nak cerita satu kisah yang pelik. Nampak? Ni antara perangai Abu Jahal zaman jahiliyah dulu. Itu yang Allah takdirkan dia mati dalam perang Badar. Nabi kata apa? Likulli nabiyyin fir'aun wa fir'aun hadhihi al-ummah Abu Jahl. Ya, daripada Nabi ada Fir'aun. Nabi Musa ada Fir'aun dia.
Nabi Nuh ada Fir'aun. Fir'aun ni maksudnya tokoh kepala penjahat zaman tu, ketua paling jahat sekali. Nabi kata, wa Fir'aun hadhihi ummah. Fir'aun umat aku ni Abu Jahal. Pasal apa Abu Jahal digelar Fir'aun? Fir'aun dunia. Pasal apa digelar Fir'aun? Kerana dia saat nanti ghargharah, waktu tu dah nampak dah surga neraka, nampak neraka dah untuk dia, dia tak mau beriman juga. Dia sombong juga. Waktu perang Badar, waktu tu dia dibunuh oleh 2 orang budak. Asalnya dia ni cedera, dibunuh sampai nasab oleh 2 orang budak. 2 orang budak ni nama seorang Mu'ad, seorang nama Mu'awwal. 2 orang budak ni cari dia sampai jumpa. Dia ni handal, duduk atas kuda, tak jatuh. Abu Jahal duduk atas kuda, tak jatuh, tak apa. Tak berani siapa jatuhkan dia. Kalau boleh jatuh tu kira handal. 2 budak ni pergi ke medan perang, tanya dekat Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, pakcik, Abu Jahal mana satu? Budak tu umur dah tahun kira kot, 13, waktu perang Badar. Lalu Abdullah bin Mas'ud tengok muka. Nak buat apa? Aku nak bunuh dia. Aku nak bunuh dia. Kami pun tak berani jari dia. Kami nak lawan dia pun, dia duduk atas kuda, duduk atas dia, pakai tak jatuh lah. Dia ni handal, cekak. Dia tunggang kuda cekak, dia pegang barang cekak, pedang pun cekak. Takkan boleh punya. Dia kata, pakcik cerita pergi lah mana satu. Banyak cakap pula lah. Kan? Mu'ad ni pun pelik kan? Dan tak kami nak tahu siapa dia. Kau suka lah kami dapat bunuh, kau tak dapat kan pulang bunuh dua. Yang penting tunjuk kat kami mana satu, kami nak kenal. Mula-mula tuan-tuan, budak 2 orang dia kata apa? Tunjukkan kami siapa yang bermusuh dengan Rasulullah. Namanya Abu Jahal. Dia tu katanya dimaki Rasulullah, dihina Rasulullah. Kami geram, kami nak bunuh dia. Tengok seorang budak umur 12 tahun 2 orang, bila Rasulullah dimaki, rasa geram, rasa nak marah, rasa kata nak tahu nak kata apa. Maksudnya kalau ada sekelumit iman, kalau Nabi disentuh, kita akan rasa dalam hati kita, rasa tak suka, rasa nak balas, rasa geram, confirm mesti ada. Lalu Allah Rasul kata, Tuhan nampak atas kuda tu dia tu, tu atas kuda tu, tu dah ada, tu Abu Jahal, tu Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud toleh-toleh belakang, tengok-tengok budak tu hilang 2 orang. Ingat hilang di mana? Rupa-rupanya mereka badan kecil, mereka musuh bawah kuda. Badan mereka kecil budak ni, musuh bawah kuda, sampailah bawah kuda Abu Jahal. 2 orang ni, seorang duduk kaki belakang, seorang duduk kaki depan, kaki kuda. Dia takik kaki kuda. Terdiri dia mana? Budak takik kaki kuda. Mereka kecil, mereka manfaatkan kecil mereka tu takik kaki kuda. Takik kuda bila dah kena takik kaki, dia mula melompat, dia tendang habis, termasuk Abu Jahal kena tendang. Abu Jahal kebang jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, 2 budak ni terjun atas dia, Mu'adz dan Muhammad. Terjun, seorang tikam badan, seorang tikam tepi, seorang tikam kaki. Waktu tu Abu Jahal tolak tendang dia balik, dia pun lari. Kira orang kata pukul-pukul curi. Cara-cara budak lah kan. Bukan nak tahu mati tak mati lah, tak ni lah. Tapi dalam riwayat sebut, waktu tu dia diparah lah. Parah. Maksudnya kena dengan 2 orang muda tu, parah lah. Dia parah juga waktu tu. Tapi tak mati. Dia pun berdua ni patah balik. Pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya dah bunuh Abu Jahal. Mu'adz kata. Mu'awwal kata, tak ada, saya. Budak-budak gaduh. Agak gaduh lah kau. Semua nak kata dia. Kan, macam tu lah. Gaduh. Tak, saya. Tak, bukan saya. Dia kata, gaduh 2 orang. Rasulullah kata, apa bukti yang kamu bunuh Abu Jahal? Kata Rasulullah. Waktu tu Rasulullah duduk di bawah khemah. Khemah boleh panggil Arish. Sekarang ni di medan Badar, dibuat masjid di tapak khemah tersebut. Kalau kita diizinkan Allah boleh pergi, ada setengah-setengah package bawa pergi ke Badar. Tapi Badar ni jauh sikit, dalam 150 km daripada Madinah Al-Munawwarah, jauh. Itu yang susah nak pergi tu. Kita akan boleh tengok tak mana puak-puak kapiak ni mati, bubur jatuh. Yang Nabi kata, ini tempat mati fulan, ini tempat mati fulan kat medan Badar tu, lagi tunjuk. Sehingga kan di situ, saya pergi ke situ, pokok tak boleh tumbuh. Tempat yang Nabi campak dalam khalid, dalam lubang, ada telaga, dia campak semua ruang kapiak.
70 orang mati tu, tampak pun tu masuk Abu Jahal. Di kawasan tersebut, depan pada masjid Nabi tu, ada kawasan pertempuran tu, pokok tak boleh tumbuh. Pasal tak boleh tumbuh? Sebab di situ bersemadingnya jasad-jasad, semua pokok jadi dia, pokok kabiah. Waktu tu, kemudian Rasulullah kata, apa bukti kamu bunuh Abu Jahal? Budak ni Mu'awad tunjuk pisau dia, pedang dia, berdarah. Mu'awad tunjuk pisau dia, dua-dua berdarah. Sebab dua-dua tikar, kalau dia tikar kaki, kalau tikar badan, itu ya. Rasulullah kata, kamu dan kamu dua-dua bunuh Abu Jahal. Senang juga, tak payah duk gaduh, dua-dua bunuh. Tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Tapi waktu tu tak mati lagi, dia tengah sakit teruk. Tiba-tiba datang Abdullah bin Mas'ud. Ini nak cerita perangnya Fir'aun ni. Perangnya Fir'aun yang Abu Jahal. Datangnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni tarang nama orang. Tarang bukan pasal apa. Kalau kita nak tahu, Abu Jahal ni lah antara penyebab telinga dia hilang. Dia ni, Abdullah bin Mas'ud ni, badan dia kecil, dia halus dia. Dia budak kambing. Kambing milik orang kafir Quraisy juga. Orang kafir, berarti kafir Arab, nama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia ni, satu hari turun ayat surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allama al-Quran, ayat tu turun. Bila turun ayat tu, Nabi kata, siapa-siapa nak baca ayat ni depan orang kafir, angkat tangan. Siapa nak pergi baca kat mereka? Nak tolong pergi baca kat mereka. Tak pakat tak berani. Sebab waktu tu bila baca ayat Quran pun kena awak, kena pukul, kena terajak, kena tumbuk. Tiba-tiba Abdullah Rasul angkat tangan, saya Rasulullah, saya boleh baca. Dia pun keluar, turun pergi ke Masjid Masjid Haram, duduk depan orang kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal ada depan tu. Dia pun baca Ar-Rahman, 'allama al-Quran. Tak lama penampak tu berubah. Tak ada habis baca Al-Quran, berubah dah. Abu Jahal punya perangai. Siapa baca Al-Quran kena nampak, kena tumbuk. Waktu tu dikatakan bahawa Abu Jahal bawa keluar pedang dia, kemudian nak katuk, nak ketak kepala dia, kena telinga. Dia elak kawasan muka dia, kena telinga. Telinga putus, berdarah telinga ni putus. Ini keping telinga ni. Bila putih darah tu, waktu tu katanya Jibril alaihi salam nampak ada waktu tersebut. Jibril ikut belakang Abdullah bin Mas'ud sampai balik. Tunjuk kat Rasulullah telinga dia hilang. Sebab Abu Jahal katuk. Waktu tu Jibril datang kepada Rasulullah. Rasulullah tengok Jibril, wahai Jibril, tengok Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana Abu Jahal buat panggil dia kat dia. Dipotong telinga, hilang telinga dia. Tiba-tiba Jibril gelap, ketawa, Fawahi. Dia pun gelap, Fawahi. Waktu tu Rasulullah marah kat Jibril. Hang gelap pasal apa? Kawan sakit hilang telinga, hang boleh gelap Jibril? Kata dia, bukan aku gelap pasal dia hilang telinga, tapi aku gelap, dia akan nampak nanti satu masa dia akan dapat balas balik apa yang dibuat oleh Abu Jahal. Memang waktu tu nampak Abu Jahal tengah duk, orang kata tengah duk cungap lah, ngak yang ikan. Waktu tu datang Abdullah bin Mas'ud, badan dia kecil halus. Dulu Abu Jahal besar pada dia penyek-penyek gitu ya. Sekarang ni kawan tu tengah duk nazar, tak boleh buat apa dah. Tangan pun tak boleh dah, putus tangan dah. Dengan kena dua orang tadi yang katuk dia, di budak tadi. Abdullah bin Mas'ud letakkan kaki dia ke dada Abu Jahal. Letakkan kaki ke dada Abu Jahal. Waktu tu Abu Jahal tengok muka dia. Dia kata, anta ra'i syah. Dia kata, kamu ke yang bela kambing? Dihina pekerjaan Abdullah bin Mas'ud. Tengok sempat lagi hina orang lagi. Oh, kamu lah yang bela kambing tu. Oh, kamu letak kaki kamu di dada aku. Dia kata, kamu nak buat apa? Nak bunuh aku? Kata Abu Jahal. Bunuh. Faktul ni, bunuh aku. Dia kata, fadrib unuqi, pancung kepala aku. Sekarang ni aku cabak kamu, pancung aku. Padahal waktu tu tengah nazak lah. Kalau lah Fir'aun, dia tengah nazak, dia sempat beriman pada Allah. Betul tak? Tapi Allah tak terima, dah taubat dah. Dah sebab nyawa gar-garah dah. Ni nyawa dia gar-garah, sempat lagi. Maksudnya dia ni lagi teruk pada Fir'aun, Abu Jahal. Dia kata, sekarang pancung kepada aku, ambil kepada aku, tunjuk dekat Muhammad, cakapkan dia, kepada aku lagi elok daripada kepala Muhammad. Saat mati dia boleh kata macam tu tuan-tuan. Cuba bayangkan betapa jahat yang Abu Jahal. Nampak tak? Waktu tu senang cerita,
Balik dari cerita tadi, dia panggil semua orang. Bila panggil semua orang, duduk. Dia kata, okey Muhammad, hang cerita kat mereka macam cerita kat aku tadi. Hang cerita. Waktu tu Rasulullah cerita, Rasulullah kata aku di Isra ke mana? Dia kata Baitul Maqdis. Jadi pagi ni sampai sini lah. Sampai sini. Dua orang tadi dia cerita dah. Baik. Lalu pada waktu tersebut famin baini musaffiqin wa min baini wadhi'in yadahu 'ala ra'sihi muta'ajjiban bil kalim. Waktu tu ada yang tepuk tangan. Bagus. Nampak? Maksud dia apa? Bukan percaya. Bukan seronok. Bagus. Cerita penglipu darah. Nampak tak? Ada yang letak tangan atas kepala. Ada Muhammad ni gila dah. Ada orang yang macam tu. Buat kapiak betul tu. Yang tepuk pun ada, yang letak tangan atas kepala pun ada. Macam-macam ni. Ada reaksi yang macam-macam, yang pelik-pelik. Bila kita nak bawa Islam ada macam mana? Allah tak ada apa Allah pun. Takkan nak suruh tutup aurat bagi pramugari. Dia kata gaji pun tak boleh bayar ni. Nampak? Maksudnya orang macam ni bila kita cerita pasal Islam, pasal dakwah, pasal ajaran Allah Ta'ala, mereka sinis. Orang tak beriman ni dia ada sikit dalam hati dia, problem. Allah Akbar. Waktu tu, sekarang ni tak apalah, nak cerita hang Isra Mi'raj, tak apa, cerita dia. Tapi kami nak kepastian. Hang boleh cerita dah kat kami macam mana Masjid Al-Aqsa. Kami tahu orang tak ada sepi. Kami dia sepi dah. Kami berniaga di sana, masuk Masjid Al-Aqsa, kami dah pergi dah. Hang cerita kat kami macam mana rupa Masjid Al-Aqsa, berapa tiang, pintu ada berapa, cerita kat kami. Rasulullah waktu Isra dan Mi'raj, dia sibuk dengan Isra, dia tak pernah ingat pun tiang berapa. Dia sampai-sampai tu pun dibawa oleh Jibril, tak ingat. Waktu tu faqala Rasulullah fazahabtu an'utu famaziltu an'utu hatta tabasa alayya ba'da na'ti. Rasulullah ceritalah kat mereka, masjid ni besar dia macam ni, tiang dia ada begini. Tapi dalam banyak-banyak Nabi nak cerita tu, tiba-tiba ada poin yang Nabi lupa. Ada benda yang Nabi tak ingat. Waktu tu tiba-tiba Nabi macam blur sikit. Jadi macam tak syok lah. Ada yang ingat, ada yang tak ingat. Takut mereka takut tak percaya takut. Tapi Nabi sebut yang lain ni yang ingat tu betul dah. Yang tak ingat tu tak apa ingat. Ini tabasa. Waktu tiba-tiba faji'a bil masjid. Allah Ta'ala bawa Masjid Al-Aqsa depan Nabi. Waktu tu mereka tak nampak lah. Bawa Masjid Al-Aqsa. Contoh bawa main layar ataupun kita bawa main TV lah. TV pancar depan Nabi SAW. Masjid Al-Aqsa tu daripada 360 darjah. Main pusing ke atas, pusing ke bawah. Tengok betul-betul kata Allah. Nabi nampak depan mata Masjid Al-Aqsa. Walaupun duduk di Mekah, tapi matanya boleh nampak Masjid Al-Aqsa. Allah tunjuk fajalla bihi, Allah tajalli, Allah jelaskan Masjid Al-Aqsa ke muka Nabi. Wa ana anzuru, aku tengok semua kawasan Masjid Al-Aqsa tu. Bila Nabi sebut fana'atuhu, aku cerita satu. Tapi tuan-tuan, apa yang disebut faqala qaumu amman na'tu fa wallah laqad asab. Dia kata apa yang hang sebut semua tu kami kata betul. Tapi depa beriman tak? Kita habis cerita lah tu. Kira habis cerita tu. Kira betul dah apa depa nak, depa cabar tu Nabi tunjuk dah. Tapi depa tak percaya. Itu linuriyahu min ayatina. Antara ayat yang paling besar dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Maliki apa dia? Isra dan Mi'raj ni mula-mula dia datang wujud. Bukan Nabi tahu, bukan Nabi Allah Ta'ala beritahu siap-siap dah. Semalam, hari ni nak Isra, semalam beritahu dah. Dah. Itu sebab disebut dalam riwayat bahawa Nabi SAW duduk dalam rumah. Kemudian bila duduk dalam rumah, furija saqfu, bumbung rumah tu terbelah dua. Ini kisah yang disebut dalam riwayat Syekh Ali Al-Maliki. Bumbung rumah, maksudnya malaikat Jibril dan Mikail. Kalau tuan-tuan baca semua kitab Kifayatul Muhtaj, kitab tu ada problem sikit. Problem kat mana? Dia kata datang kepada Nabi Jibril dan Israfil. Dia dah silap saya. Jibril dan Israfil itu salah besar, tak betul. Mungkin tersilap kot. Orang kata mungkin tersilap. Sebab tidak ada riwayat pun datang
Yang datang sebenarnya dua orang, iaitu Jibril dan Mikail. Dua orang datang, dua-dua ni datang waktu tersebut. Tidak ada Israfil, tidak ada Israel, tak ada Malaikat Ridwan, semua tak ada lah. Jangan duk tambah pula. Tadi itu yang kita kisah tu yang dulu katanya dia nak buat dakwah kan. Itu pun ada cerita-cerita yang mawdu'ah, mukhtalaqah, yang dipalsukan, yang dicedok, yang direka, yang tidak ada asal. Tapi bukan salah pengarang. Pengarang ni bukan ambil pada kitab-kitab tu hanya nakal. Dia pun tak tahu asal usul cerita tu. Adalah ustaz-ustaz yang tanya isi cerita dalam kitab tersebut. Jadi saya ambil kitab ni, ini memang dah tapih dah. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ni ulama hadis yang hebat di Mekah Al-Mukarramah, Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Lalu pada waktu itu turun Mikail dan Jibril daripada bubuk. Kenapa tak main pada pintu rumah? Kenapa tak main pintu belakang? Back door government. Nampaklah. Nampaklah. Dia berkata tepuk daripada atas, ikut suka dah, jadi apa jatuh. Tak kira lah back door ke, rooftop ke, ikut suka lah. Ikut suka kan. Macam mana nak kata ada pintu belakang, rumah pun dah runtuh. Betul tak? Main pintu belakang nak mana? Rumah hampa yang pergi runtuh. Mana ada back door, rumah dah runtuh. La haula wala quwwata illa billah. Jangan macam bapa. Main daripada atas. Waktu tu kata ulama, kenapa malaikat main beratas? Pertama, kerana benda tu dia nak beritahu bahawa Isra' ni dia berlaku secara mengejut. Dia bukan ada janji-janji sebelum tu, tak ada. Dan Nabi pun tidak ada ikhtiar, bukan dia yang pilih. Dia tiba-tiba Allah bagi kat dia. Waktu tu setelah berlakunya kematian dua orang yang Nabi sayang, iaitu Abu Talib dan juga Khadijah, yang dipanggil sebagai Amul Huzni. Secara rajih yang kata ulama, kuatnya bahawa berlaku Isra' Mi'raj ni 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Setahun sebelum Nabi hijrah berlaku Isra' Mi'raj. Dan khilaflah tentang bulan berlaku Isra' Mi'raj. Macam dikatakan bulan Rejab jam ni 27, iaitu satu qaul. Yang mana qaul ni kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dia pegang, Imam Nawawi pegang 27. Tetapi pendapat tentang tarikh Isra' Mi'raj ni terlalu banyak, hampir dekat 10-15 pendapat. Ada yang kata bulan Rabiul Awal, ada yang kata bulan Ramadan, ada yang kata 10, ada yang kata 15, ada yang kata 21, macam-macam. Pada buka, kita tak payah nak gaduh lah. Kadang-kadang duk gaduh, ni ustaz nak tunggu 27 pula. Jenuh nak gitu. Dan tak payah nak, tak sampai 27 Rejab pun cerita pi lah. Cerita ni kita tak tahu bila nak boleh cerita. Baik. Jadinya yang kedua, kenapa main pada bubuk? Ni kata Syekh Ali Al-Maliki, iaitu fa innahu awqa'u lil qalbi. Yang tu lebih terkesan, lebih berbekas dalam hati Nabi. Maksud bila turun daripada atas, dia lagi mengejut, lagi berbekas dalam hati Nabi. Seolah macam urusan ni penting. Sampai bubuk rumah Nabi terbuka. Untuk ambil Nabi tarik bawa keluar daripada bubuk. Bukan tarik dari pintu depan rumah, belakang rumah, ambil daripada bubuk. Kemudian walaupun daripada itu dibawa Nabi ni ke mana? Ke Hijr, yang disebut dengan Hijr Ismail hari ini. Ataupun disebut riwayat yang lain Hatim. Kawasan itu juga, kawasan Kaabah. Lalu dibawalah bekas daripada emas. Toskun min zahab. Toskun ni adalah bekas daripada kaca. Orang Arab dia tahu istilah dia macam-macam. Qadah, toskun, zanu. Dia nama-nama banyak. Kalau buka lagi kitab-kitab ni, kadang-kadang kita jumpa macam-macam nama. Zanu, qadah dan sebagainya. Khirbah, ni banyak. Bekas-bekas zaman dulu. Kalau khirbah dibuat daripada kulit. Nampak? Kalau qadah dibuat daripada mangkuk yang dibuat daripada tanah. Macam kita ni kalau di Kuala panggil lampu sayur. Dulu orang macam tu lah, buat daripada tanah liat. Ada dia panggil qadah, mangkuk dibuat daripada tanah. Tu yang Kedah dia panggil qadah, mangkuk. Bukan Kedah bukan mangkuk dah. Dia bersilap faham kan? Ya, orang Kedah kata ustaz dia kata kami mangkuk. Dah, sebab zaman dulu ulama datang ke Kedah, dia tengok kawasan tu tempat tadahan ayam. Macam ada bedang bawah dan atas bukit Gunung Jerai, lalu dia anggap sebagai mangkuk. Tu panggil qadah tu. Asal perkataan negeri Kedah tu, asal perkataan Arab tu. Qadah, mangkuk. Kita tengok kat logo Kedah tu ada qaf dan a. Dia tu qadah dalam bahasa Arab mangkuk. Dia macam ada istilah. Toskon ni mangkuk dia pula lah. Dibuat daripada kaca. Okey, nombor boleh faham tak? Dia bawa tu oleh siapa? Oleh Jibril dan Mikail. Bawa mai dari syurga tu. Mangkuk tu buat mai. Min zahab. Zahab tu masuk disalut dengan emas. Disalut dengan emas. Tuan-tuan,
Ada orang tanya, macam mana Ustaz? Kan bekas pada emas haram guna. Dia dalam isu ni, dia mukjizat. Dia main daripada surga. Surga mana ada halal haram. Sehingga kan para ulama sebut, ni nanti tak fiqah lah. Kalau makanan, makan yang makanan dunia, batal puasa pada bulan Ramadan. Tapi kalau makan daripada makanan surga, tak batal puasa. Ni kalau lah. Contoh al-manna wa salwa lah, mai daripada surga, ayak susu ke, ayak telaga kausar, katalah mai di riba suruh minum. Batal tak puasa? Tak batal puasa. Boleh faham tak? Tapi janganlah pula minum tengah hari. Awak tak puasa ke ni? Tak. Kausar mai daripada surga. Ni geng mak lipat ni. Itu geng mak lipat. Ismail lipat tu lah geng mak lipat ni. Ya, kira tak puasa pun tak apa, tak solat pun tak apa. Kan? Tak ada tak apa. Ni berat. Ni orang kata hanya khusus untuk Nabi saja. Nah, itu yang Nabi sebut dalam hadis, "Yut'imu wa yasqi." Yang bagi makan aku Allah, yang bagi minum pun Allah Taala juga. Itu sebab dalam riwayat sebut pada guru saya antara khususiat tadi. Ramai orang tak tahu. Kalau dia tak makan, dia tak minum pun dia akan kenyang, dia takkan mati. Nabi kalau tak makan, dia tak minum, dia akan kenyang, dia tak mati. Cuma Nabi makan juga, Nabi cari juga makanan untuk keluarga dia. Sebab keluarga dia lain sikit. Diri dia kalau tak makan, tak minum pun dia akan kenyang. Sebab yang bagi makan, minum, tenaga untuk dia Allah. Bukan yang minuman, yang makanan yang dia ada. Itu yang dimakan sikit, dimakan tak banyak, dimakan tak sedap. Sebab makanan tu semua tak sama nilai dengan makanan yang dia dapat, iaitu makanan yang Allah bagi kat dia. Ni ramai kadang-kadang pokok wangi di bawah. Apa Ustaz, lebih-lebih sangat. Nampak? Maksudnya Nabi ni ada dua makanan. Satu makanan yang Allah bagi. Apa dia? Wallahualam. Kalaulah Nabi Musa yang Allah bagi kat dia al-manna wa salwa, turun daripada langit syurga, betul tak? Makanan syurga tu turun kat Nabi Muhammad, kat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Muhammad lebih daripada itu lagi makanan. Lebih daripada itu lagi, betul tak? Patut Nabi lagi banyak daripada itu dapat. Nabi dapat lebih daripada al-manna wa salwa. Wallahualam apa yang Nabi dapat dekat itu. Itu yang Nabi dia tak rasa apa. Walaupun dia letak batu di perut dia dapat, tapi yang tu dia dapat pada seluruh dunia. Tapi dalaman dia tenaga. Dia boleh korek lagi tanah. Kita kalau lapar tak larat lah. Nabi walaupun letak batu 2 biji, tapi korek tanah boleh. Itu Nabi SAW. Dibawanya bekas tadi, lalu diambilnya ayat Zam-Zam, dicuci hati Nabi SAW. Jadi penting cuci hati Nabi. Ini silap faham kebanyakan orang. Itu yang penting dalam ceramah ni kita boleh sebut. Boleh sebut dalam daurah pun sebut juga. Tapi ialah saya sebut tak mana yang penting-penting je lah, ya? Poin penting saja. Ramai orang silap faham. Tengok, Nabi hati dia pun kena cuci. Hati Nabi pun kotor. Ni kata-kata yang tak betul. Saya dulu ada buat daurah pasal Syama'il Muhammadiyah pada tuan-tuan. Kita mengaji Syama'il dakwah tentang Rasulullah. Antara paling penting kita kena faham, Rasulullah tak sama dengan kita. Dalam apa dua segi tak sama. Apa dua segi tak sama. Kalaulah kita kata Nabi ni, kita ni hati kita kotor, hitam, gelap, Nabi boleh tak dapat macam tu, sumpah macam tu? Tak. Nabi tak macam tu. Tuan-tuan, Nabi ni tak sama dengan kita, dia berbeza. Ada setengah-setengah ustaz penceramah di masjid surah dia ceramah. Tengok tuan-tuan, hati Nabi pun kotor, kena cuci. Oh, itu salah besar. Yang ni kefahaman yang salah. Memang betul. Waktu ni Jibril alaihissalam dan Mikail belah dada Nabi. Belah dada ni bukan cuci maksudnya bagi tazkirah, bagi zikir, dah, bukan. Bukan cuci rohani. Belah betul. Sehingga kan belah tu orang dapat nampak parut dada Nabi SAW. Para sahabat kata kami nampak parut. Dan juga khatam an-nubuwah, tanda kenabian yang duduk belakang Nabi, bawah daripada belakang kita ni, bawah tulang ni, atas tulang dekat di bawah ni, iaitu khatam an-nubuwah belah kiri ni, tepat-tepat kena tentang jantung Nabi SAW tu. Khatam an-nubuwah tu elok-elok belakang jantung Nabi. Khatam an-nubuwah tu baru ada, dikatakan bahawa riwayat sebut, khatam an-nubuwah tu baru ada setelah dibelah dada Nabi. Maksudnya bila dibelah dada Nabi SAW, lalu ditutup dengan khatam an-nubuwah. Macam di bateri, macam kita ni, macam botol, nak tutup dia, tutup dengan botol. Dah berlubang tutup dengan botol ikan dengan buah jahit. Nampak kesan jahit di belakang Nabi SAW. Maksudnya bedah ni bedah yang hakiki, realiti. Dibawa keluar jantung Nabi, lalu dicuci dengan ayat Zam-Zam,
akhraja minha 'alaqatan sauda. Dia bawa keluar pada hati Nabi ni iaitu satu nama, namanya alaqah, darah yang warna hitam. Maka kata Jibril, hadza hazzu syaitan minhu. Ini bahagian syaitan daripada hati Nabi. Yang ni yang banyak orang masih tak faham. Nampak? Sebelum nak jawab bab ni, tuan-tuan, cuci hati Nabi ni, dibelah dada Nabi ni, tuan-tuan ni sudah dengar dalam kisah-kisah lain, ada tak belah dada? Sebenarnya belah dada Nabi SAW ni berlaku berapa kali semua. Kalau kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab ni, dia kata berlaku belahnya dada Nabi ni sebanyak 4 kali. Banyaknya 4 kali. Saya ringkaskan. Kali yang pertama, waktu Nabi dekat kampung Halimatus Sa'diyah. Waktu musuhkan Nabi di kampung Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni kampung dekat mana? Di Taif. Kampung ni di kawasan di Taif. Sekarang dia pun tak bagi masuk dah. Dulu boleh pergi masuk. Ada tapak rumah Halimatus Sa'diyah apa semua. Rumah tak ada dah, lanak habis dah. Situ pun tak ada penempatan orang pun. Tak ada penempatan, kosong lengang kawasan tu. Ada pokok yang tempat Nabi duduk. Ada tapak rumah Halimatus Sa'diyah yang letakkan batu-batu kat kelilingnya. Ada sahabat, ada orang-orang begitu pergi solat kat situ, ambil berkat. Tempat Nabi yang membesar, yang besar kat situ. Selama 3 tahun dia membesar kat situ dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah bela dia, jaga dia waktu kat situ. Tapi hari ni kerajaan Saudi tutup. Jalan nak masuk pun tak bagi masuk kerana dia berkata syirik. Macam mana? Sayang. Baik. Ala kulli hal, waktu dekat kampung tu Nabi dibelah kali yang pertama. Itu yang pertama. Saya tak cerita kisah ni banyak ni. Kisah ni lebih kurang tu juga. Nabi dibawa lari oleh malaikat Jibril dan Mikail. Waktu tu Nabi tengah main dengan adik-adik susuan dia, anak-anak kandung Halimatus Sa'diyah. Bila Nabi dibawa lari, adik-adik dia yang lain tu kata, patah balik rumah menjerit, Mak, Rasulullah kena colek. Padahal kena colek apa? Yang main tu Jibril dan Mikail. Waktu tu Halimatus Sa'diyah takut kan? Takut bukan pasal apa? Bukan anakku, anak orang. Aku jaga je. Sebenarnya time tu dia jaga kali kedua tu. Dia dah hantar balik kat mak dia, Aminah. Tapi dia minta izin kat Aminah nak jaga lagi. Tapi kali ni free of charge, FOC. Dulu waktu dia jaga bagi susu makan kena bayar upah susu, upah bagi makan. Tapi kali ni free. Sebab apa free? Sebab dia nampak Rasulullah ni bawa berkat dalam hidup dia. Kambing-kambing gemuk, susu banyak, pokok-pokok subur keliling kat Taif tu. Dia kata sebelum ni semua tak ada, pokok tak ada, buah, semua tak ada. Dia jaga Rasulullah tu memang mengata free of charge. Dia anggap macam anak dia sendiri. Bila kena bawa lari tu, dia pun kaluk pergi cari Rasul. Waktu tu dah selesai semua dah. Belah dada apa semua malaikat main. Tengok-tengok Rasulullah muntaqi'ul launuh. Wajah Rasulullah pun dalam keadaan berubah pucat. Risau dia hantar balik. Itu kali pertama. Kali yang kedua Rasulullah dibedah. Kali kedua. Ni dalam kitab Syekh Sa'id Hawa, dia dapat riwayat.